Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera pada pelajar tingkatan 6 walau di mana saja anda berada. Jom jelajah fakta bab 1 semester 1 dengan tajuk perniagaan dan persekitarannya bersama Cikgu Asma dari Sekolah Menengah Sepedai, Johor Bahru. Jom kita teruskan. Okey, kita mulakan dengan subtopik ya, dimensi perbandingan OBU, organisasi bermotif untung, dan organisasi bukan bermotif untung ya, di belakang tu terlindung OBBU ya. Okey, jadi sebelum cikgu teruskan, cikgu nak jelaskan sedikit tentang fakta ya. Sebenarnya fakta itu kita biasanya sebut ataupun kita tahu bahawa terdapat dua jenis fakta ya yang biasa cikgu akan terangkan kepada pelajar-pelajar, iaitu fakta khusus dan fakta tidak khusus ya. Okey, jadi fakta khusus adalah fakta yang terdapat di dalam sukatan ya, yang biasanya adalah perkataannya tidak ada kepelbagaian. Mestilah tulis apa yang tertera dalam sukatan, itulah yang anda jadikan sebagai jawapan ya. Okey. Tapi manakala fakta tidak khusus tu adalah fakta yang tidak tertera dalam sukatan ya, dan dia ada terdapat sedikit kepelbagaian perkataan yang digunakan ya mengikut penulis buku-buku tertentu, walau bagaimanapun dia memang tidak lari daripada sukatan lah ya, of course lah ya. Okey. Jadi untuk slot kali ini ataupun untuk perkongsian kali ini, cikgu nak ajak ya pelajar-pelajar mengenal pasti ya fakta-fakta, tak kiralah fakta khusus atau fakta tidak khusus yang terdapat ya dalam bab 1 iaitu perniagaan dan persekitarannya untuk semester 1 ini ya. Okey. Jadi harap pelajar boleh ikutinya ya, sama ada boleh gunakan ya perkongsian ini di awal ya, di awal memulakan pembelajaran bab 1 ataupun di hujung ya, ataupun nak gunakan di kedua-dua keadaan pun boleh ya. Awalnya kenal semua fakta, kemudian anda belajar huraian, pendetailannya, dan ditutup sekali lagi dengan mengimbas kembali atau mengkaji kembali ya fakta-fakta yang terdapat dalam bab 1 ini ya. Okey. Jadi cikgu memberi kesempatan ya ucapkan tahniah kepada para pelajar yang dapat tawaran masuk ke tingkatan 6 bawah ya untuk semester pertama ini. Okey, jadi cikgu mulakan dengan fakta ya. Fakta dimensi ini digunakan untuk apabila anda ya membuat perbandingan antara organisasi bermotif untung dengan organisasi bukan bermotif untung ya. Jadi dengan adanya dimensi ini akan menyebabkan anda ada idea apa yang anda, huraian yang anda nak masukkan ya. Jadi dimensi yang anda boleh gunakan untuk buat perbandingan, yang pertama adalah maksud, yang kedua matlamat, yang ketiga sumber keuangan, yang keempat perundangan, yang kelima aktiviti, yang keenam pengurusan, dan yang ketujuh berkaitan dengan pencukaian ya. Cikgu teruskan kepada fakta yang seterusnya. Okey, pelajar-pelajar, seterusnya adalah fakta untuk kepentingan untung ya. Okey, yang pertama adalah ganjaran, yang kedua menarik kemasukan minat pelabur, yang ketiga lambang kejayaan perniagaan, yang keempat ya, sumber modal, yang kelima melaksanakan tanggungjawab sosial, atau biasanya anda dengar CSR ya. Okey, banyak company-company yang menjalankan CSR ya. Okey, untuk image syarikat mereka. Dan yang keenam, membezakan organisasi perniagaan dengan organisasi bukan perniagaan ya. Itu adalah tadi apa? Kepentingan untung ya. Next ya, peranan perniagaan terhadap pengguna. Okey, yang pertama memenuhi keperluan dan kehendak. Yang kedua, mempelbagaikan pilihan barangan. Yang ketiga, menyediakan barangan bermutu.
Yang keempat, meningkatkan taraf hidup. Dan yang kelima, perkhidmatan selepas jualan ya. Okey, seterusnya, peranan perniagaan terhadap masyarakat. Yang pertama, menghasilkan pelbagai produk. Yang kedua, mewujudkan peluang pekerjaan. Yang ketiga, menjalankan tanggungjawab sosial. Yang keempat, menjaga alam sekitar. Yang kelima, mewujudkan peluang perniagaan dan pelaburan. Dan yang keenam, meningkatkan kemudahan infrastruktur ya. Jadi sebelum cikgu teruskan, cikgu ingin mengingatkan kepada pelajar, semasa pelajar belajar mendengar ya ataupun menonton jelajah fakta ini, pelajar boleh sama-sama ya melontarkan fakta-fakta tersebut dan juga ataupun ya sama ada anda dengar dan mencatat ya. Jadi mana-mana mengikut keselesaan anda, sambil dengar, sambil sebut, sambil catat pun lagi baik. Okey, pelajar-pelajar mari kita teruskan. Seterusnya, peranan perniagaan terhadap ekonomi ya. Yang pertama, mewujudkan peluang pekerjaan. Yang kedua, meningkatkan pendapatan negara. Yang ketiga, mewujudkan penempatan baru. Yang keempat, mewujudkan industri sokongan. Yang kelima, menstabilkan harga barang dan perkhidmatan. Yang keenam, meningkatkan kemudahan awam ya. Kalau pelajar perhatikan, mungkin dah beberapa kali anda jumpa perkataan mewujudkan ya ataupun fakta mewujudkan peluang pekerjaan ya. Okey. Seterusnya, peranan perniagaan terhadap negara ya. Okey, yang pertama menyumbang kepada pendapatan negara, kedua mewujudkan peluang pekerjaan, ketiga mewujudkan peluang perniagaan, yang keempat meningkatkan aktiviti pengeluaran, yang kelima, meningkatkan kegiatan pelaburan. Jangan ke mana-mana, kita teruskan. Faktor-faktor pengeluaran. Okey, ada 5. Yang pertama, bahan mentah. 2, modal. 3, modal insan. 4, teknologi. Dan 5, usahawan ya. Pelajar-pelajar sekalian, cikgu menyurut sekejap tapi cikgu teruskan perkongsian fakta untuk subtopik seterusnya iaitu proses perniagaan. Terdapat 5 proses perniagaan. Yang pertama input, kedua proses tambah nilai, 3 output, 4 pemasaran, 5 untung atau rugi. Okey? Seterusnya, cabaran perniagaan masa kini ya. Pertama, faktanya kecekapan pengurusan kreativiti dan inovasi usahawan. 2, penggunaan teknologi moden. Dan 3, kemajuan ICT. Next ya, cabaran perniagaan masa hadapan ya. Jadi kalau anda dapat soalan, perhatikan betul-betul soalan. Dia nak secara spesifik masa kini ataupun masa hadapan ya. Tapi kalau tidak dinyatakan dalam soalan, anda boleh ambil mana-mana fakta ya dan huraikan. Okey, yang pertamanya globalisasi, yang kedua perkembangan kemajuan teknologi, yang ketiga tanggungjawab sosial ya yang biasa anda dengar CSR. Ya, okey. Tak apa, nanti bila anda belajar, cikgu akan huraikan lebih di detail of course ya. Okey. Yang keempat, sistem perniagaan Islam. Yang kelima, sumber semakin kurang. Dan yang keenam, isu alam sekitar. Kita pergi kepada subtopik seterusnya. 7 faktor persekitaran umum ya ataupun terdapat 7 faktor persekitaran umum ya. Okey. Ini antara bahagian yang pelajar suka ya dalam bab pertama ya berdasarkan pengalaman cikgu. Okey. Yang pertama persaingan dan jaringan, kedua ekonomi, ketiga sosio budaya, keempat politik dan perundangan, kelima teknologi, keenam prasarana
dan yang ketujuh antarabangsa. Okey, manakala persekitaran tugas pula terdapat 8 ya, ataupun terdapat 8 faktor persekitaran tugas. Okey, lihat yang pertama pelanggan, pembekal, pembiaya, pemodal atau pelabur, pesaing dan pekerja. Okey, anda perhatikan situ pelajar ada 6 kali PE ya, ataupun fakta yang bermula dengan pe. Okey, pelanggan, pembekal, pembiaya, pemodal, pesaing dan pekerja ya. Dan ada satu K iaitu kerajaan dan juga satu M. Jadi 6 PE, 1 K, 1 M ya. Anda boleh buatlah kata kunci untuk 8 faktor persekitaran tugas. Next ya, ciri-ciri entiti perniagaan ya. Okey, jadi pelajar jangan salah faham, bukan bila anda meletakkan fakta ini anda akan dapat markah ya. Jadi biasanya bila anda menjelaskan tentang entiti perniagaan yang anda pelajari, iaitu pemilikan tunggal, perkongsian, syarikat ataupun koperasi, mungkin soalannya meminta anda menjelaskan ciri ataupun membuat perbandingan ataupun mungkin menuliskan kebaikan dan keburukan ya. Jadi fakta ini atau aspek ini boleh anda gunakan ya untuk menhuraikan ciri dan juga membuat perbandingan antara entiti perniagaan, iaitu apa? Yang pertama berkenaan dengan milikan, kemudian modal, kemudian yang ketiga pengurusan, keempat agihan untung atau rugi, liability, cukai, perundangan dan juga pembubaran ya. Okey, saya ulang sekali lagi, sama ada anda nak menjelaskan ciri setiap entiti yang anda pelajari atau juga membuat perbandingan antara entiti, boleh gunakan dimensi ya, atau fakta ini ya, ataupun aspek ini. Okey. Next, kita lihat aktiviti perniagaan berasaskan pengeluaran ya. Okey, terdapat 5 aktiviti perniagaan berasaskan pengeluaran ya. Okey, yang pertama ekstraktif, yang kedua barang pengguna, yang ketiga barang industri, yang keempat pembuatan dan yang kelima pemasangan ya. Okey. Okey. Kita teruskan. Okey, aktiviti perniagaan berasaskan perkhidmatan ya. Okey. Kita ada 6 iaitu yang pertama peruncitan, 2 pemborongan, 3 keuangan, 4 profesional, 5 perhotelan dan 6 pendidikan ya. Okey, ada numbering yang okey. Numbering ada 1 2 3 4 5 6 di situ ya. Okey, cikgu ulang. Peruncitan, pemborongan, keuangan, 4 profesional, 5 perhotelan dan 6 pendidikan ya. Okey. Seterusnya kita pergi kepada 3 sektor perniagaan ya. Iaitu pertama swasta, kedua awam, ketiga badan berkanun ya. Jadi dalam bahagian ini anda diminta untuk menghuraikan peranan setiap sektor perniagaan berkenaan ya. Jadi ini untuk tahulah ya fakta yang besar. Okey. Ya. Tajuk yang terakhir iaitu ataupun subtopik terakhir, tahap perniagaan ya, mengikut ataupun mengikut proses ya. Terbagi kepada 3 iaitu premier, sekunder dan tertier. Jadi bila anda dapat soalan, perhatikan betul-betul dia soal tahap perniagaan mengikut proses ke, mengikut industri ataupun mengikut pasaran. Okey, next kita tengok pula tahap perniagaan mengikut industri ya. Okey, ada 2 ya. Tadi mengikut
proses. Yang ni mengikut industri, iaitu ada dua, huluan dan hiliran. Dan yang satu lagi adalah tahap perniagaan mengikut pasar. Tahap perniagaan mengikut pasaran, iaitu ada dua, iaitu domestik, domestik dan antarabangsa. Okey. Sekian saja untuk kali ini. InsyaAllah kita jumpa lagi dalam next jelajah fakta bab 2 untuk masa akan datang. Selamat ulang kaji, selamat belajar. Sekian. Assalamualaikum, selamat sejahtera. Jumpa lagi insyaAllah.